Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min baini khalqihi wa khaliluhu, amma ba'd. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Khidir, pengurusi dan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan para alim ulama, tuan-tuan guru, para masyayikh, ibu-ibu, ayah-ayah, atuk-atuk, opah-opah, anak-anak, adik-adik yang rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini malam Jumaat. Selalu malam Jumaat kita duk buat apa? Kan? Saya duk jadi program juga, salah seorang panel, program khas Tazkirah malam Jumaat. Dia punya tagline dia, malam Jumaat duk buat apa? Kan? Dengar tazkirah. Selain daripada itu, kita bacalah surah Al-Kahfi dan sebagainya. Ini tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya bersama dengan rakan panelis di masjid, tak silap saya, Masjid Saidina Abu Bakar di Kuala Perlis. Jadi kami berforum dan dihadiri oleh tuanku Raja Muda Perlis dengan tajuk mengambil pengajaran dan ibrah daripada Hari Merdeka yang akan kita sambut di peringkat negara ni. Jadi orang duk tanyalah, sebenarnya kita ni boleh ke sambut Yaumul Istiqlal, Hari Merdeka? Sambut Hari Merdeka ni, dia bukan daripada perayaan agama, tapi di perayaan kebangsaan, perayaan negara. Satu. Yang kedua, tema Merdeka ni, sayangi Malaysiaku. Betul ya? Sayangi Malaysiaku. Makcik-makcik semua tahu lah. Tahu lah. Sayangi Malaysiaku. Dia ada lagu dia lah, tapi tak payah nyanyi lagu tu. Lepas tu dia tambah satu lagi, Malaysia bersih. Yang ni tahun ni punya. Sayangi Malaysiaku, Malaysia bersih. Jadi orang duk tanyalah, Ustaz cuba ulas sikit ni, sayangi Malaysia ni boleh ke? Orang Perlis nak sambut, nak sayangkan negara, sayangkan negeri Perlis ni, senang cerita ikut sunnah ke? Macam tu lah lebih kurang. Soalan yang kerap kat sini. Jadi kalau itulah soalannya, maka sama-samalah kita tengok. Bila katakan rujuk kepada baginda Nabi SAW, sunnah ni apa yang disandarkan kepada Nabi? Ma udhifa ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw sifati khuluqiyatin. Apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi, itu sunnah. Jadi dalam hal cintakan Malaysia, cintakan negara ni, Nabi dicinta tak negara dia? Cinta Malaysia tu tak ada lah. Pasal Malaysia pun tak ada lagi waktu tu. Tapi cintakan negara Nabi. Nabi, negara dia negara apa? Negara kelahiran dia. Tuan-tuan, negeri dan negara kelahiran Nabi SAW negara apa? Makkah. Makkah tu negeri dia. Nabi cinta tak kat Makkah? Dia sayang tak kat negeri dia? Nabi sayangkan negeri dia. Ketika mana ini diperhatikan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ketika Nabi dihalau, orang Mekah dah tak mau Nabi.
mengusir Nabi daripada Mekah. Jadi Nabi terpaksa berhijrah, meninggalkan kota suci Mekah Al-Mukarramah dalam banyak peristiwa lah yang kita tahu. Nak pergi ke Taif, nak ke Habsyah tak boleh, tapi dihantar pasukan para sahabat ke Habsyah di Ethiopia. Dan sehinggalah Nabi SAW bermimpi. Dalam mimpi itu Allah Jalla wa'ala memperlihatkan satu tempat yang subur dengan tanaman, iaitulah tanaman kurma. Dalam mimpi Nabi itu. Jadi Nabi pun duk tengok. Dan Nabi tanya dengan orang yang sekeliling Nabi, kalau kata pokok kurma ni banyak kat mana? Kat mana tuan-tuan banyak pokok kurma? Bukan kat Malaysia, walaupun kita ada beberapa negeri tanam juga pokok kurma. Kelantan, dekat roundabout dia tu, dia tanam pokok kurma jadi, bukan kat Kelantan. Tapi pokok kurma tu di Madinah Al-Munawwarah pada waktu itu dinamakan Yathrib. Jadi Nabi pun berhijrah. Nabi dah dapat gambaran itu. Nabi pun berhijrah. Cerita hijrah ni panjang, saya tak mau masuklah cerita hijrah ni. Tapi bila Nabi SAW berhijrah, baru keluar daripada Makkah Al-Mukarramah nak pergi ke Yathrib, yang perjalanan kalau kita kira pada hari ini lebih kurang 475 km jarak. Ibu-ibu, ayah-ayah perasan nak jarak kalau kita pergi ulang-alik Mekah Madinah? Sini siapa biasa pergi Mekah Madinah? Biasa kau nak? Nampak muka biasa pergi tu. Kalau tak biasa pergi, siapa nak pergi Mekah Madinah? Angkat tangan. Sebut amin. Semua orang teringin nak pergi. Saya Alhamdulillah Allah kurniakan rezeki duduk kat Madinah. Allah kurniakan rezeki tu, saya sebut itulah antara orang tanya lah apa paling seronok sekali dalam hidup ni. Jadi saya sebut 5 tahun tu paling seronok, sebab diberikan rezeki untuk duduk kat kota suci Madinah, belajar pula kat sana. Jadi jarak Mekah Madinah ni lebih kurang 475 km. Kalau siapa naik bas hari ni perasan lah tu. Nabi keluar daripada Mekah menuju ke Madinah. Sampai di tengah jalan satu tempat yang namanya Juhfah. Apa ayah-ayah nama tempat tu? Juhfah. Juhfah ni tempat miqat orang Syam, orang daripada Syria. Kalau mai nak masuk Mekah, dia nak miqat dan nak ihram, dia kena niat sebelum daripada Juhfah ataupun di Juhfah. Jadi sampai kat Juhfah, jarak dia lebih kurang 178 km jarak dia. Maknanya separuh lagi perjalanan. Nabi sampai di Juhfah, tiba-tiba Nabi rasa sedih. Nabi nak menangis lah. Dalam riwayat sebut, Nabi duk tengok kat belakang. Dia macam nak balik semula ke Mekah. Pasal bila ditanya para sahabat, kenapa ya Rasulullah Nabi dalam keadaan sedih, dia menjawab, dia sangat sayangkan Mekah. Kata Ibnu Abbas, Nabi sebut, ma atyabu min balad, alangkah seronoknya duduk Mekah. Ni baru jalan separuh ni. Kalaulah boleh duduk elok kat Mekah, boleh makan apa yang duk ada kat Mekah, boleh bergaul dengan adik-beradik kat Mekah, alangkah seronoknya. Ini terpaksa lari, tinggalkan kota Mekah. Duduk teringat macam kita lah, kalau nak pergi mana-mana pun kata nak pergi Mekah ke, bukan kata pergi Mekah, pergi Kuala Lumpur, rumah anak Kuala Lumpur, baru separuh jalan dah teringat dah. Itik aku ni siapa nak pergi makan? Duk teringat kat itik, bukan teringat kat anak lagi dah. Teringat kat itik, bunga tak siram, siapa nak siram, lupa nak pesan kat jiran, macam-macam kita duk teringat. Kalau tinggal rumah, betul tak mak-mak? Selalu mak-mak duk teringat ni, ayah tak apa dah. Ayah tak kisah, mak duk teringat ni. Nabi SAW separuh jalan dia teringat. Lalu dia kata, ma atyabu min balad, seronok sungguh duduk di Mekah ni, sebaik-baik tempat Mekah. Nabi sebut. Kemudian Nabi kata, wa uhibbuka ilayya, aku cintakan Mekah ni, cinta sangat kat Mekah ni.
Nah, ini kena sifat yang kecintaan Nabi pada tanah air dia. Aku cinta sungguh kat Mekah ni, aku suka sangat kat Mekah ni. Laula anna qaumi akhrajuni ma sakantu ghairak. Kalaulah bukan kaumku, orang kampung aku halau aku daripada Mekah, nescaya aku tak tinggal tempat lain dah. Nah, ini yang keluar terbit daripada mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan Nabi sayangkan Mekah, sayangkan negeri dan tempat kelahirannya. Kan? Kita yang tak duduk Mekah pun duduk berasa, tuan-tuan. Kan? Orang dah pergi Mekah, dia mesti nak berulang pergi balik. Orang pergi Mekah. Walaupun Mekah ni bumi yang tak ada apa dah. Dari sudut apa kata demografi, dari sudut geografinya, bumi kering, kontang, panas, terik, berdebu. Tapi orang duk pergi macam tu lah. Pasal hati manusia sudah tertambat dengan kota suci Mekah. Doa Nabi Ibrahim kan, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Surah Ibrahim juzuk yang ke-13. Hati manusia tertambat, tahwi ilaihim, tertambat dengan kota suci Mekah. Itu kita sebagai manusia biasa. Bayangkan Nabi dilahirkan situ, anak beranak di situ, adik-beradik di situ, semua kat situ. Dalam perjalanan tu Nabi berasa benda itu. Lalu dah separuh jalan macam mana nak buat? Allah Subhanahu wa taala nak tenteramkan hati Nabi kita. Pasal kalau Nabi tak hijrah, artinya kekuatan Islam itu tak terbina. Tak terbina di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Nabi kena hijrah. Allah tenteramkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ayat. Ini sababun nuzul pada ayat yang ke-85 surah Al-Qasas. Apa ayat tu? Ayat tu berbunyi, Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Ayat tu. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Apa kata Allah kepada Nabi kita? Sesungguhnya aku telah memfardukan, innal ladzi farada 'alaika, telah difardukan, telah memfardukan ke atas engkau wahai Muhammad, dengan kehebatan Al-Quran, keutuhan Al-Quran, kekuasaan Al-Quran. Satu masa nanti engkau akan balik semula. Benar-benar engkau akan balik semula ke kota suci Makkah. Ma'ad di sini kata ahli tafsir termasuklah Ibnu Katsir, Ma'ad itu Nabi akan pergi Madinah, satu hari nanti dia akan balik semula ke Mekah. Ini ayat apa tuan-tuan? Ayat tenteramkan Nabi, ayat memberikan inspirasi pada Nabi. Satu masa nanti balik semula. Dan ayat motivasi pada Nabi kita, supaya fokus kepada urusan dakwah yang cukup besar yang akan dilakukan di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Ayat ini tenteramkan Nabi, Nabi pun relax, Nabi teruskan perjalanan dengan Abu Bakar As-Siddiq ditemani oleh Abdullah bin Uraiqit, sampailah ke kota suci Madinah Al-Munawwarah. Ini cerita hijrah. Jadi kalau kita tengok daripada cerita ini, kita dapat bayangkan betapa sayangnya Nabi pada negeri dia. Tuan-tuan sayang tak kat Perlis? Kalau kata kena keluar dari Perlis ni, mau tak? Ui, tak mau. Boleh tu nak?
Orang halau kita boleh perlis. Oi, tak boleh. Pasal ni tempat lahir kita. Mesti kita nak duduk sini. Perkara yang sama tuan-tuan dirasai oleh orang-orang yang terpaksa menjadi pelarian. Bayangkan kawan-kawan kita, sahabat seagama kita yang jadi pelarian, merata tempat. Saya merata tempat lah program humanity kita dengan kawan-kawan NGO ni pergi. Alhamdulillah, Allah bagi peluang tengok. Orang yang lari daripada Vietnam nak pergi ke Kemboja tak boleh. Nak duduk Vietnam tak boleh. Dia tak ada status. Absah status tu tak ada. Vietnam tak terima, Cambodia tak terima. Lalas duduk tengah-tengah, duduk atas sungai. Tu yang orang kalau pergi belah-belah sempadan Vietnam Kemboja, dia tengok ada rumah atas sampan. Atas sampan tu, itu rumah, itu anak beranak duduk situ, makan situ, cari nafkah pun atas tu. Saya mula-mula sampai, saya tengok, pasal apa dia orang duduk buat bumbung macam rumah lengkap Rupanya dia cerita, itulah rumah, itulah tempat mereka anak-beranak duduk. Pasal apa tak boleh duduk tanah? Tanah tu tak boleh duduk, dia kena duduk atas air. Pasal tanah Kemboja tak terima, tanah Vietnam pun tak terima. Jadi duduk mana tuan-tuan? Atas air. Ini yang berlaku kepada orang Muslim kebanyakan tu. Samalah yang berlaku dengan sahabat kita di Arakan. Kan? Bangladesh tak terima, Burma pun tak terima. Akhirnya duduk di sempadan Cox's Bazar. Jutaan manusia yang kesemuanya majoritinya Muslim duduk di Cox's Bazar menjadi pelarian. Samalah juga apa yang berlaku di Syria, Iraq. Saya ke Turki, tengok banyak bas masuk, berbondong-bondong masuk di Turki, masuk di Europe, masuk ke Belgium, masuk ke Almania, Germany. Tengok bas, saya tanya kawan saya di Europe, pasal apa bas banyak masuk? Negara mereka tak terima mereka, kena usir, berlaku perang saudara dan macam-macam, sehingga mereka tak boleh duduk tanah air mereka. Tapi kita alhamdulillah tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah, menikmati keamanan di negeri kita. Walaupun kita dijajah, ratusan tahun kita dijajah, tapi masih boleh menikmati tuan-tuan. Kita apa negara besar tak jajah kita? Baik daripada Portugis, baik Belanda, baik sampai Inggeris, sampai ke Jepun. Tapi alhamdulillah keutuhan kita masih boleh menikmati Islam dalam negara kita. Ini sayangi negara kita. Yang keduanya, Malaysia bersih. Malaysia bersih ni nak terjemah kat mana? Bersih lah, bersih segala segi. Kalau saya tengok daripada sumber Kementerian Penerangan, maksud bersih tu dari sudut integriti. Ni kau cerita kat pejabat tu sedap sikit lah. Maknanya tak ada rasuah, tak ada apa, jujur, amanah, profesionalisme tinggi. Ini bahasa dia, integriti. Dalam bahasa yang lain juga, bersih. Bersih ni kita nak kata apa? Bersih daripada kebersihan. Bersih kebersihan. Maknanya kita negara yang tak perlu lagi diarah disuruh untuk bersih tu bersih ni, tak payah. Negara Arab tuan-tuan, kalau sebab bersih ni saya kata teruk lah Arab. Kebanyakan negara Arab, sekalipun negara tu Arab yang berstatus maju, sebab mereka duk anggap mereka ni bangsa yang kaya. Dia buang sampah, ada orang kutip. Siapa yang kutip tu? Pekerja-pekerja lah, Bangla ke siapa ke, Filipin kan. Mereka ni yang kutip. Sebab dalam fikiran dia orang kaya, dia orang boleh buang. Tapi kita alhamdulillah dah dididik, mula dididik. Tuan-tuan pergi Jepun. Di Jepun lagilah peringkat kebersihan ni tak payah cerita lah. Dia punya 5S tu dengan susun dengan apa dia? Apa 5S? Semualah. Sepak, sapu semua kali. Kan? 5S tu kan. Dia ajar bukan di peringkat kerja, tempat kerja. Dia ajar daripada sekolah lagi, tadika. Susun kasut. Kan?
Masuk tu, susun kasut tu pula dia susun macam kereta susun. Kita kalau parking kereta, kalau pergi Jepun, dia parking kereta ke parking motor ke, biasa je dia akan parking buntut tu kat belakang. Kan? Dia akan corner tu, reverse. Kasut pun disusun macam tu kak. Nak suruh apa? Nak suruh kita ni bersiap sedia, cepat. Buat urusan tu cepat. Mana kalau pakai kasut tu tak payah duk kalih, terus sarung je jalan. Macam tu. Kita naik kereta, terus masuk jalan. Tak ada nak corner balik, tak ada. Dia ajar sampai macam tu. Sampai kan anak-anak di sekolah ni kalau nak menulis, cara letak pensil pun kena betul. Kita kalau letak pen ni, letak gitu, tak kisah letak macam mana. Dia cara letak tu mana? Sama letak macam ni, letak sebelah gitu. Angkat terus tulis. Cara letak pen. Dia ajar pada anak-anak. Sebab tu banyaklah viral tentang bagusnya budaya mereka ni dari beberapa sudut. Dari sudut kebersihannya. Sampai Perdana Menteri kita Tun Mahathir pun pergi. Dia pergi tengok dan dia suka budaya timur tu sampai anak-anak dia pun pergi mengaji kat Jepun kan. Anak dia semua mengaji Jepun, boleh cakap Jepun. Sebab dia respect kepada budaya yang ada pada masyarakat. Apa yang baik kita boleh ambil. Macam kisah Abdullah bin Uraiqid, seorang musyrikin. Dalam riwayat sebut dia seorang Yahudi. Tapi Nabi mengambil kepakaran dia kerana dia ni pakar jalan padang pasir. Sebut je jalan padang pasir apa ni, tak payah arrow apa, dia tahu macam mana nak sampai ke Yathrib, dia tahu. Ini kebaikan Allah bin Uraiqid. Sekalipun dia musyrikin, bukan orang Islam, tapi Nabi SAW mengambil kepakaran orang bukan Islam dalam hal hijrah baginda Rasul SAW. Jadi bersih ni banyak tafsiran dia. Cuma apa yang saya nak kongsikan juga pada para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang kalau kita perhatilah dari sudut sejarah negara Islam, mana-mana negara Islam yang dulunya negara Islam yang cukup kuat, kita alhamdulillah ratus tahun dijajah oleh bangsa lain, negara lain, kita masih bertahan Islam. Betul tak? Tak berubah. Ini satu kenikmatan yang saya duduk sebut selalu pada kawan-kawan kita semalam dengan Zamri Vinod orang India, Firdaus Wang orang Cina, sampaikan pada kawan-kawan mereka. Kita pun sampai juga dengan orang keliling kita. Negara kita ni kod macam mana pun Islam dia tetap bertahan. Walaupun penjajah masuklah macam mana pun, bertahan Islam tu. Inilah kekuatan ulama yang ada dalam negara kita, dan kekuatan yang ada pada raja-raja kita daripada dulu sampai sekarang. Kuat dan daulatnya agama Islam itu dalam tanah air kita. Bayangkan negara lain tuan-tuan, kalau kita sebut empayar yang cukup besar, empayar Islam yang cukup besar, antaranya empayar Andalusia. Andalusia ni di Spain, Spanyol. 800 tahun Islam tertegak di Andalusia. 800 tahun. Tapi bila dijajah, masuk dengan anasir-anasir yang lain, akhirnya runtuh kerajaan Andalusia. Walaupun dah 800 tahun. Kerajaan Filipin yang dulunya dikuasai oleh Fi Amanillah. Ibu negara Filipin tu dulunya apa para hadirin? Namanya Fi Amanillah, Manila. Asal Manila tu Fi Amanillah. Dulunya Islam, masuk anasir agama, pecah perintah, perang saudara, akhirnya runtuhlah kerajaan Manila. Samalah dengan Arakan dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Sebab itu kita bersyukur pada Allah, negara kita ini masih bertahan dengan agama. Sebab itu perlembagaan kita itu cukup kuat. Walaupun dealingnya dengan Lord Reid, tapi deal itu cukup bagus. Kita meletakkan perkara tiga, iaitulah
agama persekutuan kita adalah agama Islam. Dalam masa yang sama, agama lain boleh menganut. Lakum dinukum waliyadin, boleh menganut agama dia. Bebas mengamalkan agama dia di mana-mana pelosok negara. Cuma mereka tak boleh dakwah. Yang hanya boleh dakwah ni adalah agama Islam secara meluas dalam negara kita. Sebab itulah kita kena seronok bila ada pendakwah mari negara kita. Seronok tuan-tuan. Mubaligh ke, pendakwah yang mari, sama ada anak tempatan, orang luar mari negeri kita ke, orang luar negara mari negara kita ke, kita kena seronok dan kena pertahankan. Macam isu yang sebelum ni lah, orang duk bangkit isu Datuk Zakir Naik. Sebenarnya ramai di kalangan kita tak perasan, dia bukan main ceramahnya, dia dah dapat PR. Ramai sebelum isu ni heboh, orang tak tahu dia dah dapat PR semenjak daripada kerajaan dulu. Siapa yang berikan suaka politik ini, PR ini? Malaysia. Sebab kita tahu peranan para alim ulama. Kalau sebelum daripada ini, orang yang duk jaga kepimpinan dan juga para alim ulama sarjana yang kena buang daripada negara ni adalah Qatar. Qatar salah satu ya. Antaranya yang diselamatkan ialah Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Itu ramai orang tahu. Dia tu orang Mesir tapi kena halau daripada negeri dia. Siapa yang selamatkan dia? Emir Qatar yang selamatkan dia. Sama juga dengan keluarga besar Salman Audah dan sebagainya juga diselamatkan di Qatar. Sebab itulah para hadirin yang dirahmati Allah, maksud kita ni apa? Maksud daripada sayangi Malaysia bersih ni, kita kena kuatkan Malaysia ini, utuhkan Malaysia ini, bersihkan Malaysia ini dengan perlembagaan yang sedia ada. Antaranya agama. Kalau kita perhati para hadirin yang dirahmati Allah, penjajah ni kalau dia masuk mana-mana negara, dia mesti nak buat 3G. Ada 3G dia nak buat. Apa ada 3G tu? Satunya, G yang pertama, gold. Gold ni apa dia? Emas. Senang faham, dia nakkan kekayaan negara tu. Dia nak kaya kekayaan negara tu. Saya duk ingatlah kalau British, dia tahu pasal harum manis ni. Mau dia jajah balik Perlis. Tapi dah tak boleh dah lah. Dia tahu saja apa yang menarik pasal negara tu, dia akan masuk pecah dan perintah. Itu dasar penjajah. Itu goal. G yang pertama, goal, kekayaan. Yang kedua, apa dia? Glory. Dia nakkan kemegahan. Dia nak bagi tahu dekat Portugis, aku lagi kuat, aku banyak negara duduk bawah aku. Tu wujudnya Commonwealth. Kalau kita perasan kenapa wujudnya Commonwealth, British nak bagi tahu dia power, dia perintah, dia jajah, lepas tu dia jaga negara yang bawah naungan dia. Dia megah. Portugis pun tak ada Commonwealth macam Portugis, tak ada. Belanda tak ada. Tapi yang ada British. Dia megah. Yang ketiga, gospel. Gospel. Apa maksud gospel ni? Holy Bible mereka lah. Gospel ni kitab mereka. Dia orang bawa kitab dia. Lepas tu kalau kita perasan, bila Portugis masuk, mula-mula sekali yang dia bawa, dia hantar siapa dia? Dia sebut, kalau kita baca sejarah, pasal apa Portugis masuk tanah Melayu ataupun lingkaran tanah Melayu. Daripada lingkaran tanah Melayu ni bukan kita aja, sampai kalau ke Fatani pun kita juga, sampai ke Aceh pun kita juga. Pasal apa Portugis hantar? Jawapan dia nak, mula-mula tu bukan pasal nakkan rempah, bukan nakkan apa, tapi dia nakkan apa para hadirin? Dia nak masukkan gospel ni tadi, ajaran kitab dia. Sebab itulah dihantar seorang yang bernama Diego Lopez Desguara. Diego Lopez Desguara, yang merupakan, bukan dia ni chef ke apa, bukan. Kalau kata nak pergi ambil rempah, dia hantar chef lah. Macam chef Wan ke apa ke. Tapi tak, dia bukan hantar chef. Dia hantar seorang padri yang namanya Diego Lopez Desguara.
Sebab itulah dia masuk dan dia cuba tanamkan elemen yang berbentuk keagamaan, iaitu lebih kepada kristianisasi. Ini missionary yang berlaku pada waktu itu. Itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama jugalah yang berlaku pada Raja Philip di Melaka ketika pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Apa yang berlaku? Raja Philip kedua, dia minta mana-mana tentera Portugis pada waktu itu, dia kena dapatkan kerakyatan Melaka. Macam mana cara nak dapatkan kerakyatan Melaka? Kahwin dengan gadis-gadis di Melaka. Kahwin dengan gadis-gadis Melaka. Siapa yang dapat kahwin dengan gadis Melaka, dia tak payah bayar cukai. Ini Raja Philip. Dia tawarkan kepada orang-orang Portugis untuk berkahwin dengan anak-anak Melayu Melaka. Alhamdulillah pada waktu itu mereka tawarkan bukan kahwin saja, mereka nak orang Melayu tarik pergi ke agama Kristian. Tapi apa yang berlaku? Ayah-ayah ketua kampung pada waktu itu, Tok Mudim, semua sekali lah. Semuanya pertahankan. Tak boleh, kalau nak kahwin dengan anak-anak kami, kamu kena masuk Islam. Bukan anak kami pergi ke agama kamu. Dengan ketahanan yang cukup besar itulah menjadikan Islam semakin utuh di negeri Melaka. Tetap pertahankan Islam di negeri Melaka. Jadi berlakulah kahwin antara Portugis dan juga orang Islam di Melaka. Sehinggalah jadilah satu kaum yang namanya bangsa apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan perasan, Seriani, dia orang Comel betul. Seriani ini dia campur Portugis, Belanda, campur dengan orang Melayu Melaka. Tapi Melaka tengok masih ada lagi yang muka-muka Seriani ini. Muka Seriani ini juga banyak dekat Aceh, yang jenis mata biru tu. Kan? Sini ada ke mata biru? Cek tengok. Tengok hitam semua lah. Dia muka apa? Orang kata mata biru, Seriani. Dia banyak di Melaka, tapi paling banyak bila saya pergi Aceh, memang ramai yang kelompok ni, kelompok Seriani di Aceh. Seriani kan. Jadi tuan-tuan kalau berjalan tu kan, ataupun adalah mak-mak lah kata nak canggih sikit, carilah menantu tu orang Seriani kan. Cari orang nak lelaki tengok bujang kan. Hampa ni tak nak kahwin ke? Menantu tu baru lepas dengar ceramah saya, dia kata kami nak orang Seriani. Pergi Aceh cari orang Seriani. Pergi Aceh tengok mana yang bagus-bagus, akhlak bagus tu, kahwin. Tak nak juga kan. Nak kita macam-macam lah. Susah nak balik kampung. Lah bapak dia yang berkenal dengan Seriani. Bukan anak yang berkenal, bapak yang berkenal. Ya tuan-tuan, ini bangsa-bangsa sejarah yang kita boleh perhatikan. Sama jugalah kalau kita perhati, sehingga kan disebutkan kesan perkahwinan yang berlaku selama 200 tahun Portugis dan juga bangsa yang disebutkan hasil daripada perkahwinan campur ini, kaum Seriani, menyebabkan bahasa kita pun ada kesan dengan bahasa Portugis, bahasa kita. Perasan tak? Apa bahasa kita yang ada kesan dengan Portugis? Antaranya perkataan bahasa. Bahasa tu pun daripada bahasa Portugis asalnya. Bahasa. Lagi apa? Kareta. Kareta. Kita sebut kereta. Kareta tu Portugis. Lagi escola. Escola ni apa dia? Escola tu sekolah. Escola tu sekolah. Lagi apa? Mantega. Apa dia mantega ni? Mentega. Cuejo. Cuejo. Cuejo ni kerja. Gereja dia kata igreja. Igreja, gereja. Lagi ananes. Ananes apa? Nanah. Kalau sini ada yang bomba.
Bomba kalau ikut bahasa kita, jabatan padam api lah, senang cerita je kan. Kan hospital tu rumah sakit. Tapi bila kita dah campur dengan bahasa macam-macam, campur dengan Inggeris lah, campur dengan Portugis lah. Bomba, kalau orang Portugis dia kata bombeiros. Mari kat kita bomba. Nampak tak? Makna kesan bahasa, kesan daripada penjajahan itu tercetus pada bahasa, kesan pada perkahwinan, kesan kepada kaum dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, kod mana pun Islam masih lagi tertegak di atas bumi kita. Dan sehingga pada hari inilah kita kena pertahankan Islam dalam tanah air kita. Kena pertahan. Betul ya tuan-tuan? Kena pertahankan. Dan kita juga adalah umat yang majoriti dalam tanah air kita. Semestinya kita kena pertahankan. Pertahankan macam mana? Daripada anasir-anasir yang tak baik. Ya, anasir tak baik kita pertahan. Jangan kita jangan masukkan, campur adukkan dalam agama kita. Kena tapih betul-betul. Apa dia? Antaranya unsur-unsur yang tak baik tu, yang paling besar sekali adalah unsur syirik, khurafat. Itu kena bersih. Unsur syirik yang dulu-dulu mungkin ada, tapi kena bersih betul-betul. Yang tulen daripada agama kita. Apa dia unsur syirik antaranya? Macam-macam. Kita ni kadang-kadang asal daripada tanggapannya, kan? Tanya pasal apa anak tu tak kahwin, tak ada orang mau kahwin dengan dia. Orang kata dia ni banyak sial. Kata pula dekat anak tu sial. Saya ada satu orang kawan kesian kat dia. Dia kahwin berapa kali, baru kahwin laki dia meninggal. Kahwin yang kedua pula, laki meninggal. Lepas tu macam-macam lah ujian kat dia. Sampai nak kahwin kali ketiga, tak ada lah. Tak ada orang mau kahwin. Pasal orang kata dia sial. Kesian kat dia. Kesian kat dia. Bolehkah kita kata macam tu? Ini tak boleh. Tak boleh kita kata pada seseorang itu, kita kata dia sial. Tak boleh. Ya. Sebab ini disebutkan qada dan qadar, ketentuan Allah. Berlaku je apa-apa, masya Allah fa'al. Wa ma lam yasha' wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang berlaku itu ketentuan Allah berlaku. Apa yang tak ditentukan Allah tak berlaku. Ya. Qaddarallahu ma sya'a fa'al. Takdir daripada Allah. Sama jugalah sebahagian kita ni masih duk percaya dengan macam-macam lah. Kepercayaan pada hantu lah. Dengan alasan nak tinggal satu tempat tu kena ada benda yang jaga pun tak boleh. Kan? Lagi apa? Jampi serapah yang tak menentu. Kan? Jampi ni boleh, ruqyah boleh. Tapi ada asasnya daripada Quran dan juga as-sunnah Nabi SAW. Jangan duk buat. Sebab itu Piramli ni bagus dia. Kalau tuan-tuan perasan dalam cerita pendekar Bujang Lapuk ni, tengok kan pendekar Bujang Lapuk. Dia cerita zaman tu. Pasal zaman tu terlalu ketara sangat orang nak jaga tanah, orang nak jaga rumah, orang tak nak bagi Jepun masuk ke rumah dia. Jadi kepercayaan dia bukan kuat pada Allah. Dia percaya pada ada benda lain selain Allah yang boleh jaga dia. Jadi dia gambarkan dalam filem tu, orang banyak jampi serapah lah. Tuan-tuan perasan bila pendekar mustar, dia tanya, dia kata apa? Mari masuk, hari dah hujan, kata dia. Mari masuk rumah, hari dah hujan. Jadi dia kata, kalau dah hari hujan, kita belajar silat. Jadi sebelum belajar silat, mesti belajar isimnya dulu. Kan? Jadi kata setengah orang dia tak perasan apa benda isim. Isim ni jampi serapah. Isim kan. Itu dia pun ajar. Okey, nanti sebutkan. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin, mambang berasal dari gunung si Mambang. Berdampinglah denganku wahai si Mambang. Hanya itulah berseri teku dengan si Mambang. Kan? Kita pun dengar gelak-gelak ya.
Apa benda lah si mambang. Sampai Piramli berkata, berapa banyak mambang lah. Tapi itulah gambaran dia pada hari itu tentang betapa khurafatnya masyarakat pada hari itu. Ketaranya, apa saja berlaku mesti nak buat benda-benda yang tahayul, khurafat, syirik dan sebagainya. Kesan pasal takut dengan penjajah pun ada juga. Kalau saya tanya orang kampung, pasal apa? Orang waktu tu dia takut penjajah, dia takut orang buat jahat kat dia, perompak, lanun, macam-macam. Jadi dia buat tu. Jadi gambaran Piramli pada waktu itu ada benarnya. Ada benarnya keadaan masyarakat pada waktu itu. Jadi datanglah alim ulama membetulkan keadaan masyarakat, membetulkan persepsi masyarakat bahawasanya kebergantungan kita sepenuhnya hanyalah kepada Allah. Kan? Sama jugalah dengan kepercayaan yang macam-macam. Percaya dengan percakapan tilik, dukun dan sebagainya. Ataupun kita letak apa-apa dengan kepercayaan tangkai ke, tak boleh. Kan? Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Maka siapa menggantungkan apa-apa pada tangan dia ke atas kepercayaan, benda tu boleh menjaga dia. Tak boleh, sama sekali tak boleh. Dan begitulah juga dengan perkara-perkara yang lain. Mudah-mudahannya kita dapat bersihkan diri kita ini, Malaysia kita ini. Kalau kita sebagai orang Islam, bersih itu atas jalan Al-Quran dan juga As-Sunnah baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita sentiasa dipelihara oleh Allah dan kita sentiasa menikmati hebatnya keamanan dalam negara kita yang sangat tercinta ini. Jadi mudah-mudahannya, saya rasa cukup sekadar itu. Saya tak mau cakap ni panjang-panjang. Boleh kot lah? Boleh lah? Jadi mudah-mudahan ada kebaikan. Saya suka juga kalau ibu ayah, abang-abang ada nak tanya soalan, saya buka kepada sesi soalan jika ada soalan. Kalau tak ada tu maknanya faham lah tu. Clear lah nah. Jadi mudah-mudahannya Allah memberkati kita semua waktu kita. Dan terima kasih kepada pihak masjid sehingga bertemu lagi insya-Allah di lain masa, di lain waktu. Dan saya baru tadi pagi saya buat satu slot khas di Perlis FM berkaitan dengan hijrah. Jadi saya ada cerita pasal sirah itu, ibrah dia, pengajaran daripada hijrah, dan dari sudut kenegaraannya, dari sudut kekeluargaannya saya kongsikan bersama. Bolehlah ikuti rancangan tu dalam Perlis FM daripada 1 Muharram sampailah 10 Muharram. Jangan ke mana-mana, sila tunggu rancangan tersebut. Wallahu waliyut taufiq wassadad wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.